نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, sambil saya siapkan buku Isteriku Bidadari, sikit-sikit lagi. Dan esok ada ceramah dekat Bentong, Jabatan Agama Islam Bentong. Sebenarnya ni kira ceramah midnight lah. Kalau wayang tu ada midnight, kalau saya ingat saya begitulah. Jadi sebenarnya saya nak cerita pada tuan-puan sekalian. Dulu ada satu ceramah saya pernah dengar dekat Singapura. Sampai sekarang ceramah tu saya simpan, ada orang bagi tapi dah hilang dah. Setiap hari saya selalu dengar. Satu orang alim yang sangat saya sayangi, Maulana Umar Palampuri rahmatullah alaih, ceritakan satu hari masa dia sedang berdakwah, berjalan jauh, dia pergi satu tempat, dia dakwah, tiba-tiba satu malam tu ramai orang kat masjid. Dan dia tanya setiap orang, siapa yang nak berjuang di jalan Allah, nak belajar agama, semua bagi nama, ada tempoh sekian. Semua yang nak pergi belajar lama-lama, nak keluar jalan Allah lama-lama, semua dah ada. Tapi ada seorang yang patut sampai, dia belum sampai. Jadi setiap orang ditugaskan cari. Dia kata kat imam tempatan, pergilah cari dia ni. Saya sangat terkesan kisah ni. Ini cerita zaman sekarang. Dia kata pergi cari orang ni. Kata imam, saya tak nak pergi rumah dia sebab dia ni jual arak, tokey besar lah kalau dekat sana tu. Dia kira memang macam kongsi gelap besar lah, paling jahat, jual macam-macam benda yang jahat-jahat. Benda turut-turut dadah, arak, perempuan sebagainya. Jadi kan saya malu nak pergi rumah dia. Buat apa kita nak ajak dia? Dia pun bukan nak pergi lama, nak pergi sekejap je. Kata Maulana Umar Palampuri, kadang-kadang satu hari itu lebih mahal daripada seluruh hidup kita yang lain. Satu hari di jalan Allah, dalam hadis Nabi SAW, lebih baik daripada 1000 hari yang bukan di jalan Allah SWT. Kadang-kadang satu hari atau beberapa saat tuan-puan dengar kebaikan ni, hari ni Allah ketuk hati kita dan dia hadiahkan nur, hidayah dalam hati kita. Itulah nikmat yang paling besar dalam hidup ni. Apa jadi? Dia kata kalau kau malu, tak apa, saya pergi rumah dia. Orang alim besar tadi pergi rumah dia dan meninggal pun alim ni. Sampai kat rumah orang tu, beri salam, keluar makcik tua. Dia kata, makcik, saya nak jumpa anak makcik. Makcik tu kata, buat apa? Anak saya orang jahat. Semua tengok ada orang alim datang tempat jahat, tempat yang kira lorong-lorong hitam yang terkenal jahat. Kamu nak jumpa anak saya buat apa? Dia malam tadi saya nak ajak dia belajar agama, belajar iman. Dia kata semalam dia main gendang dan perempuan menari, semua perempuan yang patut layan orang lain dia offkan, kena layan dia seorang. Dia main gendang, maaf perempuan tak pakai pakaian, menari sekeliling dia. Orang macam ni punya jahat, kata mak dia. Berapa kamu nak bawa? Mak dia sedih anak dia jahat. Maka kata Maulana Umar Palampuri, dia anak makcik seumur hidup. Saya cuma nak pinjam dia sehari je. Saya cuma nak pinjam dia sehari. Saya ada tulis dalam buku cerita, dalam kes buku Tangisan Umat. Saya cuma nak dia sehari saja. Dan dia panggil anak dia keluar, dan bila anak dia keluar mabuk, tuyung hayang, tak sedar sangat. Dia kata, ni mailah ikut saya sama-sama berjuang di jalan Allah. Cerita, dia kata dengan memabuk. Dia kata, kamu imam besar ke? Dia kata, ya saya imam besar. Saya imam paling besar dekat sini. Dia kata, kalau kamu imam besar, dia kata dia sebab orang tengah mabuk, saya imam besar. Nabi SAW ada masa dia kata, saya daripada Quraisy, keturunan yang tak pernah menipu, orang begini. Ada masa Nabi SAW beritahu kelebihan keturunan dia, bukan untuk menunjuk, tapi untuk meyakinkan manusia. Tapi ada masa Rasulullah SAW kebanyakannya selalu kata, saya anak yatim piatu, saya dilahirkan tanpa ayah, tak lama tanpa ibu, saya orang miskin, saya doa Nabi, ya Allah, lahirkan saya ya Allah, hidupkan saya bersama orang miskin, matikan saya bersama orang miskin, dan bangkitkan saya di akhirat bersama orang miskin. Nabi SAW, kita selawat Allahumma salli ala Muhammadin Nabi Ummi. Ada masa Nabi SAW rendahkan diri. Saya ringkaskan. Dia kata, mai ikut saya. Dia kata, boleh. Tapi ada satu syarat. Saya nak bawa 3 botol arak. Kalau nak bagi, benda tu haram. Dia kata, nak bawa juga. Kalau tak nak pergi. Kata ni, tak apalah bawa. Tapi sorok-sorok botol arak tu. Letak dalam tandas. Orang dulu, dia begitu menghargai masa orang ni. Nak bawa arak.
inginkan kebaikan, dia bawa arak, senyap-senyap dia bawa arak tu. Dia memang haram, memang tak, orang alim besar takkan bagi bawa arak. Jadi dia bawa arak, tapi disorokkan dalam tandas. Satu hari dia duduk dengan sunnah Nabi SAW di masjid, di jalan Allah, program agama, iman, dengan sunnah Nabi SAW, dakwah cara Nabi, belajar agama, ta'lim cara Nabi, ibadah cara Nabi SAW, makan cara Nabi, buat kerja-kerja agama dengan cara Nabi SAW. Sehinggalah waktu sampai waktu malam, dia terlupa arak dalam tandas, dia terlupa arak. Tengah-tengah malam, orang alim tadi ceritakan tentang kepentingan sembahyang tahajud. Begitu bernilai tahajud, cahaya dalam kubur, tahajud membuat semua Nabi-Nabi sembahyang tahajud, menangis di depan Allah. Waktu tahajud kita dekat dengan Allah. Dia pun bangun tahajud. Sekali masa dia bangun tahajud malam, tengah-tengah malam, Maulana Umar terdengar satu orang sedang menangis. Orang tadi yang sepanjang hidup dia tak tahu sembahyang pun. Tapi dia dengar pasal bangun tahajud, dia terus duduk dan dia menangis. Apa dia doa? Sampai hari ini saya ingat doa tu. Dia kata dalam bahasa dia sendiri, dia kata, "Ya Allah, dalam dunia ni tak ada orang yang lebih jahat daripada saya. Dalam dunia ni tak ada orang yang lebih jahat daripada saya. Kalau kau cari dalam dunia, tak ada orang yang lebih teruk, lebih munafik, lebih zalim, lebih jahat daripada saya. Ya Allah, kalau orang lain mati, ada haji boleh tolong dia. Kalau orang lain mati, ada puasa boleh tolong dia. Kalau orang lain mati, ada zakat boleh tolong dia. Kalau orang lain mati, ada kebaikan yang banyak boleh tolong dia. Tapi ya Allah, kalau saya mati, tak ada apa boleh tolong saya. Kalau saya mati, tak ada apa yang boleh tolong saya. Cuma Engkau je boleh tolong saya. Ya Allah, cuma Engkau yang boleh tolong saya. Ya Allah," kata orang tadi, "tolonglah saya." Maulana Umar Palampuri, dia dengar orang nangis kuat, dia nyorok-nyorok kat belakang orang tadi. Orang tu menangis macam budak-budak, dia tanda tangan, dia doa, "Ya Allah, dalam berjuta-juta rahmat yang kau beri pada orang ni, berilah sedikit kepada saya. Juta-juta rahmat kau beri pada dia, berilah sedikit pada saya." Maka kata orang tadi, dia terus menangis, dia kata, "Ya Allah, saya dengar ada sekumpulan Ashabul Kahfi yang berusaha mempertahankan iman, lari daripada raja yang zalim, dan ada anjing yang ikut mereka. Ya Allah, saya dengar orang tadi orang yang mulia, saya dengar anjing tu dimasukkan ke dalam syurga bersama mereka. Ya Allah, saya tak boleh jadi orang baik, tapi saya nak bersama-sama dengan orang yang baik-baik. Ya Allah, saya nak bersama dengan orang baik. Saya tak boleh jadi baik dah. Saya sangat jahat, saya cuma nak jadi anjing. Pada orang baik pun tak apalah. Saya dapat jadi anjing pada orang baik pun tak apalah." Kita Nabi SAW dan sahabat, mereka berjuang dengan penuh perjuangan. Kalau kita dapat jadi debu-debu di tapak kaki mereka pun, kita orang bertuah. Kalau kita dapat jadi anjing suruhan pada mereka pun bertuah. Sebab bersama dengan orang yang mulia, orang yang sedar tujuan hidup mereka, itulah perkara yang paling mahal sekali. Dia kata, "Ya Allah, ampunkan dosa saya. Saya nak jadi baik, tapi saya tak tahu macam mana jadi baik. Saya dapat jadi anjing pun tak apalah." Dia mula menangis. Dia kata, "Ya Allah, saya jadi anjing pun tak apalah." Dia cuma ulang kata, "Ya Allah, saya jadi anjing pun tak apalah. Tapi saya nak duduk bersama orang baik." Maulana Umar Palampuri menangis. Dan esok pagi, kita saudara, saya nampak warna iman pada saudara. Dia cuma luangkan masa sehari untuk belajar agama di masjid. Tapi saya nampak warna ni akan luntur seperti warna pada kain. Dalam hadis Nabi pada menceritakan tentang iman, dia akan luntur kalau tak dijaga dan diusahakan. Maka saya ajak kamu lebih panjang masa beri untuk agama. Untuk dunia, manusia beri masa yang panjang untuk belajar. Ini kan pula untuk akhirat. Takkan tanpa kita beri masa, tanpa kita bermujahadah, macam mana hidayah ni nak datang dalam hati kita. Maka apa jadi? Dia telah luangkan, dia berpisah. Dia kata, "Saya ada kakak yang sangat teruk macam saya. Boleh tak Tuan Alim, Ustaz Alim Maulana tolong didik dia?" Dan saya tak boleh, saya tengah belajar setahun, saya dalam perjalanan dakwah setahun, dan saya tak balik rumah lagi. Dan dia kata, "Kalau macam tu, tak apalah." Saya ringkaskan, tak lama lepas setahun, ada satu orang datang daripada belakang dia dan telah peluk dia. Dia tak tahu siapa. Janggut yang sangat cantik, wajah orang baik-baik. Maka kata, "Tuan, ingat tak kat saya? Ustaz ingat tak kat saya?" Ustaz kata, "Saya dah tak ingat. Siapa awak ni ya? Ingat tak saya dulu yang jual arak, jual perempuan?" Terus orang alim tu terkejut, sebab sambil dia kata dia bergurau, "Kamu jual lagi ke perempuan tu? Nak juga tanya-tanya ni?" Dan dia bergurau. Dia kata, tak, sekarang saya jual gula-gula. Tapi dengan duit yang sedikit tu, saya rasa hidup saya lebih tenang dan berkat daripada juta-juta duit yang saya dapat tapi dalam keadaan yang haram."
seluruh hidup dia mula berubah. Dan kata Maulana Muhammad Puri masa tahun 96 di Singapura, dia kata sampai hari ini orang ni telah menjadi asbab hidayat untuk jutaan bilion manusia dalam dunia. Tuan-puan sekalian, untuk tu belajar kita dekat diri pada Allah. Allah sudi ampunkan semua dosa kita. Banyak mana pun dosa kita, Allah sudi maafkan. Wahsy bila dia bunuh bapa saudara Nabi SAW. Nabi SAW sangat marah. Nabi angkat Nabi SAW sampai tuntut akan bunuh 70 nyawa. Allah satu nyawa balas dengan satu. Tengok mayat Hamzah yang terkeluar isi badan. Sahabat bercita-cita nak bunuh Wahsy. Tapi bila Fatah Mekah, Islam dah menang, sangat hebat, mulia. Nabi SAW dalam riwayat Tabrani suruh sahabat cari Wahsy. Sampai depan Wahsy, pujuk dia masuk Islam. Nabi itu ayat Quran, kalau kamu beriman, kamu bertaubat, kamu beramal soleh, Allah tukar keburukan kepada kebaikan. Dia tanya banyaknya beriman, bertaubat, beramal soleh. Nabi pujuk dia lagi beritahu ayat yang lain kepada sahabat tadi, Allah ampunkan semua dosa melainkan syirik bagi orang yang dikhendaki. Kata Wahsy, saya dikhendaki ke tidak? Agama Islam ni penuh kasih sayang. Pujuk lagi dia. Sedangkan dia bunuh Hamzah, bapa saudara Nabi SAW. Yang Nabi sangat sayang, dia banyak jaga Nabi SAW. Dia sanggup gadaikan nyawa untuk Nabi. Nabi pujuk lagi dia, beritahu ayat Quran yang maksudnya, wahai orang yang melampaui batas. Wahai orang yang paling, maksudnya orang yang paling jahat dalam dunia. Wahai orang yang paling zalim dalam dunia. Wahai orang yang paling kejam dalam dunia. Wahai orang yang paling banyak buat dosa dalam dunia. Wahai manusia yang paling banyak derhaka kepada Tuhan. Wahai manusia yang tak sedar diuntung. Wahai manusia yang paling kejam, paling jahat daripada Adam sampai kiamat. Wahai manusia, jahat mana pun kamu, walaupun macam Fir'aun yang sangat kejam, sangat zalim, sangat teruk, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Allah sudi mengampunkan dosa kamu kesemuanya. Wahai orang melampaui batas, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Allah sudi mengampunkan semuanya, semua kesalahan kamu. Banyak mana pun, apa pun kesalahan kamu. Allah beri kita nikmat 24 jam. Manusia langgar perintah Allah 24 jam. Esok Allah beri lagi. Manusia langgar lagi. Allah bagi lagi. Manusia langgar lagi. Esok Allah bagi lagi nikmat. Manusia langgar lagi. 24 jam Allah bagi nikmat. Manusia langgar lagi perintah Allah 24 jam. Allah sudi mengampunkan dosa kita kesemuanya. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu bawa diri kita dekat dengan Allah. Kita kena bertaubat. Kita kena berjuang mempertahankan agama ini. Meluangkan masa kita menghidupkan Islam ini. Islam ini kita kena letak dalam darah daging kita. Kita tak akan biar Islam ni jatuh. Ini Islam disembelih, dikorbankan. Seperti mana kita tengok, walaupun orang Islam telah dikorbankan, sunnah Nabi SAW telah hilang pada rumah-rumah orang Islam, pada keluarga orang Islam. Tentu kita kena bertaubat pada Allah. Kita bangun malam, saya pesandi kita semua bertaubat, minta ampun pada Allah. Sungguh-sungguh berjuang untuk agama. Semoga Allah SWT beri kita, Allah sangat maha penyayang. Beritahu pada semua manusia betapa sayangnya Allah pada kita. Walaupun kamu buat dosa, hadis Nabi, daripada bumi sampai langit, penuh dengan dosa kamu, Allah sudi ampunkan semua dosa kamu. Walaupun banyak macam buih dalam laut, Allah sudi maafkan semua dosa kita. Allah maha pengampun. Dia nak maafkan kita. Dia sangat sayang dengan kita semua. Tuan-tuan sekalian, dekat diri pada Allah. InsyaAllah kita ada program Keluarga Sunnah. Dah ramai daftar. Sebelum 15 bulan ni, tuan boleh daftar www.keluargasunnah.com, keluargasunnah.com. Mudah di situlah. Mudah-mudahan Allah SWT, dalam nombor WhatsApp 0173666848. Semoga jadi sebab hidayah dan kebaikan buat kita semua. Maaf salah silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.